Sama kita bersatu hati, kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam sorga, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. 天上大爸父神，我们准备好聆听你的话语。 Firman-Mu yang akan mengajar, yang akan membangkitkan iman kami. 主啊，你的话语会教导我们，也可以复兴我们的信心。 Pakailah kedua hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. 求你使用你两个仆人，可以来传达你的信息。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. 大家请坐， Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 大家平安。 Sebelumnya saya hendak memperkenalkan diri dulu. 我首先来自我介绍， Saya Robin Tedores. Saya pelayanan di Kalam Kudus BCS Medan yang lokasinya di Murni Teguh di lantai 8. 传道是 Robin Tedores. Tedores. Theodore， 他是在那个圣道堂，就是在摩尼德固医院楼上的那个场所那个在那里服侍。 Saya bersyukur boleh diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. 非常感谢上帝给予我这个机会来到这里，与大家来分享他的信息。 Saya juga mau sampaikan salam hangat dari pengurus dan jemaat BCS Medan kepada saudara-saudari sekalian. 我也代表BCS 那个教会来问大家安。 Saudara, hari-hari ini di media sosial sedang marak muncul ada semacam aliran Kristen baru, yaitu Kristen progresif. 弟兄姐妹，最近在社群媒体正在有一个很火的一个新闻，就是有一个新的基督教派。 Ajaran Kristen progresif ini pada esensinya mereka menolak doktrin-doktrin dasar kekristenan seperti 这个进步论基督教派他们的教导、他们的教义。 mereka menolak Alkitab sebagai satu-satunya standar kebenaran. 所以他们拒绝这个圣经是唯一的神的真理。 Mereka juga menolak keselamatan hanya datang ketika manusia percaya pada Tuhan Yesus. 他们也拒绝，就是说，当一个人来到神面前信主的时候，才可以得救。 Mereka meyakini bahwa ada banyak standar kebenaran dalam hidup manusia. 因为他们认为在人生里面有很多可以成为真理的准则。 Saudara, kita perlu mewaspadai ajaran ini. 弟兄姐妹，我们必须要很小心、很谨慎对于这样的一个教导。 Saat ini mulai banyak orang-orang tertarik sama ajaran ini karena katanya lebih mudah diterima oleh perasaan dan lebih toleransi. 最近很多人他们开始对这个非常有感兴趣，因为他们认为这种教导比较有一个通融化。 Nah, saudara jangan salah paham, kita tetap harus toleransi, tetapi jangan sampai toleransi kita mengorbankan ajaran Injil kita. 所以弟兄姐妹，我们不要误解，我们也必须要宽容，但是我们不要宽容到连我们那个牺牲到我们的那个教义。 Nah, prediksi saya nanti akan ada banyak orang, terutama anak-anak muda, yang akan mengikuti ajaran seperti ini, saudara. 我的预测，将来会有很多人，特别是年轻人，他们会往这个教义、这个基督教派去那里。 Karena itu kita gereja perlu waspada dan kita perlu memperkuat ajaran-ajaran firman Tuhan di dalam pemuritan. 所以我们教会，我们必须要加强我们在那个培训班里面的对神的真理的一个教导。 Nah, salah satu pemikiran progresif ini, saya nggak mau menyebutkan Kristen ya, karena menurut saya itu bukan ajaran Kristen lagi sebenarnya, progresif. 所以我不再说是基督教，但是我只是说他们是一个进步论的一个教导。 Salah satu pemikirannya adalah gini, gak usah percaya Tuhan Yesus, yang penting kelakuannya hidup seperti Tuhan Yesus. 他们认为说，我们不需要信耶稣，只要我们的生活、我们的行为像耶稣就够了。
Jadi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kelakuannya seperti Yesus, tapi tidak menyembah Yesus. 所以那些被得救的人是他们的行为像耶稣，但是他们不是信耶稣的人。 Jadi katanya orang yang tidak menyembah Yesus pun akan selamat asalkan hidup mereka bantu orang. 所以他们认为说，就算他们不信耶稣，只要他们的行为，他们像耶稣，他们喜欢去帮助别人，就是够啊，他们也可以得救。 Nah, saya melihat jadi ada dua ekstrim jadinya, soal ini ekstrim kiri sama ekstrim kanan. 我看在这里有两个极端， Ekstrim kiri menekankan soal iman pada Tuhan Yesus. Lebih penting percaya pada Tuhan Yesus mengenai kelakuan perbuatan baik, nggak terlalu ditekankan. Sedangkan yang satunya lebih menekankan soal perbuatan baik. 所以那个极左派呢，他认为说，我们强调的就是对主耶稣的信心；另外一个极右派，他就认为说，只要我们行善就够了。 Jadi seakan-akan jadi seperti ini, saudara. Iman versus perbuatan baik. 所以感觉到就好像信心跟行善做一个对比， Nah, ini akan sama-sama kita renungkan. 这就是我们要思考的。 Apakah iman sama perbuatan baik itu sebenarnya bertentangan soal perihal keselamatan atau sebenarnya mereka itu bekerja sama? 所以我们看这个信心跟这个行善是不是他们是彼此对敌的，还是他们是一致的？ Mari saudara saat ini saya mengajak kita membuka dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-26. 所以弟兄姐妹，我们一起来翻开雅各书第2章14到26节， Kita akan menemukan jawabannya di sini, saudara. 我们会从这里得到答案。 Karena ini ayatnya panjang, jadi saya akan membaca dari ayat 14 sampai yang ke-18, lalu terakhir 26 kita baca sama-sama, setelah itu nanti Mandarin juga. 所以我们因为太长了，我们从14到16节之后呢，我们到时候一起来读第26节。 Jadi dari ayat 14 sampai ayat yang ke-18, setelah itu kita baca bersama-sama ayat yang ke-26. 14到18节，然后我们大家一起来开声读26节。 Saya membaca, saudara mendengar dulu sampai ayat yang ke-18. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ayat yang ke-26 kita baca 我们一 bersama-sama. 起来读。 Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Silakan dalam bahasa Mandarin. 好，我们现在来听中文的雅各书第2章14到18节。我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹没有衣服穿，又缺少日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需要的，这有什么益处呢？”信心也是这样，若没有行为是死的。第18节，但是有人会说：“你们有信心，我有行为，把你没有行为的信心给我看，我就借着我的行为，把我的信心给你看。”26节，我们一起来读。所以，就如身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。 Saudara, setelah kita membaca perikop ini, secara sekilas kita akan melihat ajaran Yakobus sepertinya terlalu menekankan pada perbuatan.
弟兄姐妹，当我们读了雅各书，我们感觉到雅各感觉上他很着重在这个行为。 Kalau kita masih ingat, Rasul Paulus di dalam kitab Romanya mengatakan keselamatan hanya datang melalui iman, tetapi Yakobus mengatakan bahwa iman sendiri, ini seakan-akan ya, iman sendiri tidak dapat menyelamatkan. 所以我们还记得保罗在罗马书3章28节，他说人是人得救称义是因着信，但是雅各感觉上他是着重在行为。 Apakah benar Yakobus sedang mengatakan bahwa keselamatan datang dari perbuatan-perbuatan baik? 真的吗？雅各真的强调人得救是因着行为吗？ Kalau kita mencermati dan mempelajari baik-baik, kita akan menemukan bahwa sebenarnya Yakobus dan Paulus itu senada. 我们如果真正的好好仔细看，好好的研究的话，我们知道雅各跟这个保罗他们的教导是一致的。 So bisa perhatikan di situ, Yakobus tidak mengatakan bahwa keselamatan datang dari perbuatan baik. 所以弟兄姐妹，雅各他并没有说人得救是因着行为。 Yakobus mengatakan bahwa iman seharusnya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan sebagai bukti. 但是雅各他的意思是说，人必须因着有信心，要透过你的行为来表达出来。 Coba saudara, dari mana kita tahu kalau kita adalah orang yang beriman pada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹，我们如何可以得知我们是一个对主有信心的人？ Dari mana saudara? 我们从哪里可以得知呢？ Bukankah dari perbuatan-perbuatan kita? 岂不是从我们的行为吗？ Karena itu Yakobus dia kasih contoh beberapa tokoh Alkitab, misalnya Bapak Abraham. 所以在这里，雅各他举了一个从圣经上的例子，就是亚伯拉罕，信心之父。 Abraham itu adalah bapak orang beriman, dan dia pada akhirnya kita bisa ambil kesimpulan Abraham adalah bapak orang beriman karena perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hal itu. 最后我们可以总结做一个结论：亚伯拉罕是信心之父，因为从他的行为。 Jadi saudara, question, bagaimana kita tahu kita sedang beriman pada Tuhan Yesus atau tidak? 所以现在问题是我们怎么知道我们自己是否对主耶稣有信心？ Jawabannya, answer, kita akan tahu dari perbuatan-perbuatan. 所以答案就是我们将从我们的行为得知。 Perbuatan seperti apa itu? 那是怎么样的一个行为呢？ Saya ajak kita melihat konteks daripada surat Yakobus ini. 所以我们再一起来看刚才雅各书里面的内容。 Surat Yakobus itu membahas seputar isu sosial. 在雅各书，他那里其实所写着的就是当时他们社会的一些问题。 Dia menunjukkan surat ini kepada orang-orang Kristen perantauan saat itu. 他把这书信写给当下的那些在海外的一些基督徒。 Mereka orang-orang Kristen perantauan saat itu punya banyak masalah dengan relasi dengan sesamanya. 在海外的基督徒，他们跟他们的身边的人有着很多的问题。 Mereka tidak menjadi berkat untuk sesamanya. 他们不能成为彼此的祝福。 Saudara bisa lihat inilah kehidupan mereka pada saat itu. 我们可以看他们那时候的生活的状况。 Mereka hidup dikuasai hawa nafsu, suka bertengkar, nggak bisa kontrol kata-kata. 就是他们生活被那个欲望所辖制，他们喜欢吵架，他们无法在言语上说出好话来。 Kata-katanya suka menjatuhkan orang lain, 他 suka 们所说出的话都是会贬低别人的。 fitnah, menghakimi, 他们喜欢诽谤，他们喜欢评论、裁戒别人。 menindas orang yang miskin, orang yang lemah. 他们喜欢去压榨一些贫穷的人，一些软弱的人。 Tidak menghargai orang yang status sosial lebih rendah. 他们不能去尊重社会地位比较低的人。 Padahal mereka orang Kristen. 其实他们是基督徒， Tapi hidup mereka tidak mencerminkan sebagai Kristen itu. 但是他们的生活不能扬出他们是一个基督徒的一个身份。
Karena itu Yakobus merasa harus mengingatkan mereka ini agar hidup sesuai dengan identitas mereka. 因此，雅各他要写这个书信，再一次的提醒他们，让他们重新的记得他们自己的身份， Yaitu hidup yang menjadi berkat. 就是让他们的生活是可以成为别人的祝福。 Saudara, inilah inti daripada surat Yakobus 2, 14-26. 这就是雅各书第2章14到26节的它的内容。 Saya ajak kita baca bersama-sama. 我们一起来读。 Dalam Indonesia saja. Iman, 1, 2, 3. Iman harus menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi berkat untuk sesama manusia. Mungkin diterjemahkan juga, silakan. 信心必须要透过行为成为我们彼此的祝福，才能把它实现出来。 Kalau kita katakan kita orang beriman, mestinya iman kita akan menjadi nyata dalam kehidupan kita jadi berkat. 如果我们自称说我们是有信心的人，我们必须从我们的行为去把它表达出来。 Menjadi berkat itu apa? 成为别人的祝福，那是什么意思呢？ Sederhananya seperti ini, saudara. 所以大约是这样。 Menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan membawa kebaikan pada orang lain. 简单的说，我们可以成为上帝之手的延伸者，把好处带给他人。 Saudara, Tuhan itu suka memberkati manusia. 弟兄姐妹，我们的上帝他是很喜欢祝福别人的。 Dan ketika dia sudah memberkati kita, dia ingin memakai kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita. 当上帝已经祝福了我们，他也很希望我们透过我们可以成为别人的祝福。 Hidup menjadi berkat ini bisa melalui banyak instrumen, saudara. Bisa melalui perkataan kita, tingkah laku kita kepada orang lain. 所以我们成为别人的祝福，可以透过很多的那个管道。 Kadang-kadang hanya dengan senyuman kita saja itu sudah bisa jadi berkat untuk orang lain. 有时候我们只是对一个人微笑，我们已经成为了他的祝福。 Melalui uang kita juga Tuhan bisa memakai untuk jadi berkat untuk orang lain. 透过我们的金钱，上帝也可以使我们成为别人的祝福。 Yang pada intinya adalah kita mencerminkan Kristus 我们的 orang-orang lain. 最重要的一个重点就是，我们要在别人的面前，我们可以要反映出我们是基督徒。 Dan tujuan akhir dari kita menjadi berkat adalah apa? Orang lain bisa melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. 所以重点就是最终的一个目的，我们成为别人的祝福，就是让别人可以从我们的身上看到基督的存在，而且把荣耀归于上帝。 Ketika kita di kantor gitu ya, orang lain sesama karyawan, sesama partner rekan kerja bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. 但愿在办公室，我们的同事可以从我们身上看到基督在我们里面。 Karena perkataan kita adalah perkataan yang baik yang membangun orang, sifat kita sifat yang sama seperti Tuhan Yesus. 因为我们的言语，我们所说出的每一句话，我们的行动都是像主耶稣一样。 Inilah iman yang berkenan pada Tuhan. 这就是上帝所喜悦的信心。 Saya mau ajak kita melihat lagi, saudara. 我要请大家一起来看。 Yakobus menjabarkan kaitan antara iman sejati dengan hidup menjadi berkat itu mewarnai seluruh surat Yakobus ini. 所以在雅各书里面，雅各写着他描述了很多就是关于信心跟行为的。 Yakobus 1 misalnya iman sejati itu adalah iman yang apa? Yang tahan dalam pencobaan, yang menjadi pelaku firman bukan juga cuma pendengar. 所以在雅各书第1章那里，真正的信心就是能经得起考验。 Orang yang punya iman sejati, dia pasti akan ditunjukkan melalui tindakan yang menghormati, mengasihi orang miskin di situ. 所以，如果一个人真正有信心的，他一定在他的行为上，他可以表达出来对人的那个爱戴，而且对别人的那个爱护别人。 Nah, ini yang kita renungkan hari ini, Yakobus 14-26. 这接下来就是雅各书2章14到26节，是今天我们的主题。 Nanti minggu depan kita akan lihat iman sejati itu menjadi nyata lewat perkataan kita.
下个礼拜我们会透过那个雅各书，我们看真正的信心就是可以透过我们的言语上来表达。 Iman sejati itu berlawanan sama hawa nafsu, egoisme, tindakan yang suka menghakimi orang lain. 真正的信心跟欲望、自私自利的主义都是违背的。 Orang yang beriman sama Tuhan Yesus, dia tidak akan punya kecongkakan atau keinginan menindas orang-orang lemah. 真正对主有信心的人，他不喜欢去压迫那些穷人，也不喜欢去压迫那些软弱的人。 Sampai yang terakhir kita lihat iman sejati dibuktikan melalui tindakan kita membantu, menguatkan, menghibur orang lain. 到最后的雅各书，我们看到真正的信心是我们甚至去帮助、去兼顾他人，让他们可以复兴。 Saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa hidup menjadi berkat untuk sesama itu begitu penting 所 sekali. 以弟兄姐妹，神的话语告诉我们，我们要成为他人的祝福是多么的重要。 Hidup menjadi berkat itu merupakan bagian dari iman kita, satu paket. 所以我们成为别人的祝福，跟我们的信心是一体的。 Saudara, kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, maka seharusnya hidup kita itu menjadi berkat. 弟兄姐妹，如果我们自称我们是基督徒，我们的生活就应该成为别人的祝福。 Berlaku di mana itu? 那是在哪里必须要这样做呢？ Di mana saja. 就是在哪里都必须这样做。 Di rumah saat bersama keluarga, 就是在家庭，我们跟我们的家人在一起的时候， di gereja bersama rekan-rekan seiman, 我们在教会跟我们的同工们， di kantor saat bersama bawahan, atasan, 如 atau 果 sesama 我们 karyawan. 在办公室跟我们的上司、跟我们的下属、跟我们的同事， Bahkan di jalan raya, saudara. 包括在马路上 Kadang-kadang ya, saudara ya. 这个我举例子，有时候 Pas di jalan raya, kita tuh bisa ketemu ada motor yang tiba-tiba serempet motor atau mobil kita. 有时候我们会遇到这样的事情，有摩托车还是那个轿车，就是在我们旁边这样的擦身而过。 Atau lagi hujan nih, lagi tergenang banjir ya kan. Itu udah tahu ada air banyak, itu motor malah jalan kenceng, zrung, langsung itu ciprat ke mobil kita. 特别是如果下雨，已经知道那个路上很多水，他就是很不愿意慢慢的走，他很快的是从那个水那里经过，那个水碰到我们的那个车子。 Saya pernah seperti itu, 我 mengalami 曾 itu. 经经历过这样的， Dan itulah saat-saat kita tuh diuji kesabaran kita. 那时候就是考验我们忍耐的时候。 Apakah kita akan jadi emosi lalu kita buka kaca mobil lalu kita teriak-teriak? 我们是不是就把它摇下我们的那个车窗，然后在那里大喊大叫？ Surah firman Tuhan berkata iman itu perlu menjadi nyata di dalam perbuatan yang bisa jadi berkat untuk 弟 orang. 兄姐妹，神的话语告诉我们说，信心需要应用在实际的行动，才能成为别人的祝福。 Saat kita menemukan bawahan kita atau ART atau asisten rumah tangga kita melakukan kesalahan, 当我们发现我们的家里的佣人还是我们的下属，他们犯错的时候， kita sebagai orang beriman pada Tuhan Yesus, 我们成为一个信主的人， bagaimana cara kita menegur bawahan kita itu? 我们如何的去来斥责我们的那个下属？ Dengan kata-kata yang seperti apa? 我们用什么言语去跟他们说？ Saudara, itulah detik-detik menentukan apakah hidup kita akan jadi berkat atau tidak. 弟兄姐妹，那时刻正是我们被考验的时候我们是不是能够成为别人的祝福？ Banyak contoh sebenarnya. 其实还有很多的例子， Menghadapi suami atau istri yang acap kali bisa sering beda pendapat sama kita. 在我们面对我们的另一半，有时候我们有不同的一个想法、看法的时候， Reaksi kita dalam menghandle masalah itu gimana? 我们在面对这样的问题的时候，我们是用什么态度？ Jelas hal itu sedang diperhatikan oleh anak-anak kita, saudara. 那我们在做的时候，我们的儿女们正在看， Apakah kita akan menjadi berkat untuk anak-anak kita? 我们是不是会成为我们孩子们的祝福？ Saya teringat
Saya ketika jalan sama contoh Grace, 我 saudara, 记得当我跟 Grace 传道一起去逛街的时候， beberapa kali waktu saya beli sesuatu di mall seperti misalnya es krim gitu ya, 有好几次我在那个百货公司我买东西啊，例如说我在买那个冰淇淋， setelah saya bayar dan kemudian waiter itu memberikan es krim itu pada saya mungkin karena buru-buru saya cuma angguk kepala gitu, ambil terus saya pergi. 我付了钱，那个服务员他就给我他冰淇淋，我就对他点点头，然后拿了就走了。 Contoh Grace selalu menasehati saya. 所以 Grace 传道常常提醒我， Oh, say thank you. 你也不要忘记对他说声谢谢。 Iya benar juga, harusnya say thank you. 应该是这样，我们应该对他说谢谢。 Itu hal yang sepele, 那是很简单的一件事情， tapi itu bisa punya arti untuk waiter tersebut. 但是对于这个服务员来说，也许是很有意义。 Itu adalah sebuah tindakan kita menghargai waiter tersebut. 那个表示说，我们对于他的服务，我们尊重。 Saudara, hidup menjadi berkat buat sesama itu seharusnya menjadi mentalitas setiap kita. 所以弟兄姐妹，我们成为别人的祝福，在我们的生活中，其实需要成为一个心态。 Dan itu perlu dilakukan atas dasar motivasi kasih. 而且我们在做的时候，我们必须要有一个正确的动机，就是爱的动机。 Kita menghargai orang, 我们可以尊重别人， kita bicara dengan lembut pada 我 orang, 们可以很温柔的对别人说 kita 话， membantu orang. 我们可以去帮助别人。 Itu harus semuanya perlu dilakukan karena atas dasar kasih. 我们做这一切的一切，必须因为一个爱的动机为出发点。 Jadi kemana kita pergi, kasih mengikutinya. 所以不管我们走到哪里，爱都伴随着我们。 Saudara, kita masih ingat hukum terutama di dalam seluruh Alkitab apa? 弟兄姐妹还记得吗？在整本圣经最重要的那个律法是什么呢？ Tuhan Yesus berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. 所以主耶稣说：“你要爱，你要尽心、尽性、尽意的爱主你的神。” Dan yang kedua yang sama pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 第二个就是最大的就是你要爱人如己， Love, saudara. 就是爱。 Itulah yang kita bawa kemanapun kita pergi. 不管我们到哪里去，我们不把那个爱带着。 Saudara, Starbucks tuh dikenal karena apanya? 所以弟兄姐妹，星巴克它很著名，是因为什么呢？ Apa? Kopi. 星巴克它以其它的咖啡，它变成闻名。 KFC dikenal apanya? 肯德基它以其什么它会闻名呢？ Ayam ya. 就 saudara. 是它的鸡肉。 Burger King dikenal apanya? 汉堡王它以其什么它闻名呢？ Burgernya. 就是它的汉堡。 Orang Kristen dikenal apanya? 基督徒，我们以什么会闻名呢？ Kasihnya. 就是我们的爱。 Saudara, Tuhan Yesus adalah kasih. 弟兄姐妹，主耶稣本身就是爱。 Maka kalau kita katakan saya adalah pengikut Kristus, 所以，如果我们自称说我是跟随主耶稣的门徒， seharusnya kasih itulah yang melingkupi seluruh hidup kita. 所应该那个爱可以围绕着我们， Kasih seharusnya melekat erat dalam diri kita. 而且那个爱可以在我们生命中是连接起来的。 Kita tidak membeda-bedakan orang. 我们不要把人分等级， Kepada siapapun saudaraku kita tetap mengasihinya. 不管他是谁，我们仍然的去爱他。 Saudara, bahkan sampai kepada misalnya tukang kebun, tukang parkir, dan lain-lain saudaraku. 甚至对于我们那个园丁，或者是我那些就是那个雇那个停车场的那些员工， Kita mengasihi mereka. 我们爱他们。 Namun mungkin saudara-saudara kemudian berkata, betul yang Contoh bilang itu benar. Harus mengasihi jadi berkat. 有可能弟兄姐妹，你们说，传道你说的没错，我们必须要爱别人。 Tapi faktanya memang agak sulit dilakukan Contoh. 但是事实上，我们要去进行的时候，非常的困难。 Saya kadang-kadang juga sedih nih, kadang masih gak
gagal. 我自己也是感觉到有时很悲哀，真的我还失败的，我没有办法做得到。 Kadang masih suka terbawa emosi begitu. 有时候还带着我自己的情绪去面对。 Saudara, memang untuk berubah seperti itu nggak bisa berubah seperti membalikkan telapak tangan. 所以弟兄姐妹，我们要改变真的不容易，不像我们把我们的手掌把它翻面， Ini proses terus-menerus, saudara. 但是这是一个过程， Dan sangat penting di dalam proses ini kita melakukannya dengan Kristus. 而且更重要的，在整个过程里面，我们必须要主基督一起来进行， Ini kunci keberhasilannya. 这就是我们成功的秘诀。 Seringkali kita merasa seringkali gagal jadi hidup berkat, gagal menjadi berkat karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. 多少时候我们觉得我们失败成为别人的祝福，因为我们所靠的是我们自己的能力。 Kita mungkin jarang mengandalkan Tuhan, jarang bergaul dengan Tuhan. 我们很少就是与神相交，与他做一个往来。 Maka tidak heran ini akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. 所以如果这样的话，我们当然是很难去完成这样一个使命。 Karena diri kita ini tidak punya kuasanya. Kita sendiri ini nggak ada kuasanya. 因为我们本身是没有那个力量的。 Kita itu kadang-kadang misalnya resolusi. Biasanya kalau tahun baru kan kita ada resolusi. Resolusi. 我们好像每一年如果要过年的时候，我们有那个就是检讨会。 Saya mau komitmen tahun ini saya mau menjadi orang yang ini. 在那个检讨会的时候，我就是在那里决志立志说，我新的一年我要做这个做那个。 Lalu kita dengan komitmen, dengan kekuatan kita berusaha berubah. 如果我们靠着我们自己的能力，我们去想尽办法的去改变的话， Pertanyaannya itu bisa bertahan berapa lama? 所以我要问的就是，我们可以坚持多久？ Ya, ini tadi saya lihat ada beberapa udah senyum-senyum sendiri, ada yang 所以我看到有几个弟兄姐妹在那里，你们自己在笑。 saudara kita nggak bisa mengubah diri kita 弟 sendiri. 兄姐妹，我们没有办法改变我们自己。 Kalau kita mau berubah, kita butuh Kristus. 我们要改变的话，我们一定要靠着主耶稣基督。 Hanya Kristus yang dapat mengubahkan diri. 唯有基督，他有办法，他能够改变我们。 Saudara, Galatia 2 ayat yang ke-20, Paulus berkata gini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya baca sampai situ saja. OK， 在加拉太书2章20节，保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。” Saudaraku, kita yang orang beriman pada Tuhan Yesus, yang menyembah Tuhan Yesus, kita hidup sekarang, tapi bukan kita sendiri yang hidup lagi. 所以弟兄姐妹，我们是基督的门徒，我们现在活着，不再是我们自己活着了。 Kristus hidup di dalam aku. 但是是基督在我里面活着。 Nah, coba tangan kanan saudara taruh di dada. 试试看，把你的右手放在你的胸口上。 Katakan gini, Kristus hidup dalam aku. 基督活在我里面， Baru kita ada kuasa. 这样的话，我们才有那个能力。 Maka untuk bisa hidup jadi berkat, itu bukan hal yang sulit, enggak. 所以我们要成为别人的祝福，那不是一件很困难的事。 Saudara, without Christ, everything is impossible. 弟 But 兄姐妹，没有离了基督，没有了基督，我们什么都不可能。 with Christ, dengan Kristus, segala sesuatu itu mungkin. 但是如果我们跟基督在一起，有了他的话，我们凡事都能。 Saudara, gimana itu kita bersama dengan Kristus? 弟兄姐妹，我们要如何才能跟基督同在？ Saudara, mari kita boleh ini jadikan sebagai satu habit. Dalam sebelum kita melakukan aktivitas, pagi hari kita saat teduh berdoa dulu. 所以弟兄姐妹，但愿我们把它成为一个我们的习惯。
每一天早上，在我们还没有做任何的活动的时候，我们先来到他的面前 Ketika 领修。 Ketika di tempat kerja kita menemukan orang-orang yang sulit, gitu ya, kita pusing hadapi orang itu. 如果在办公室我们遇到同事，他们使我们伤透脑筋的，是很多问题， Berdoa sama Tuhan. 我们向主来祷告。 Setelah pekerjaan, saudara, kita kalau ada senggang, kita pasang headset kita coba dengar lagu rohani yang boleh menyejukkan hati kita. 所以在我们工作的时候，我们有一节休闲的时间，我们试着来听那个基督教的那个属灵歌曲。 Saat pulang kerja, pulang ke rumah, setelah mandi, setelah makan, jangan nonton berita dulu. 所以我们下班回到家里，我们洗完澡的时候，我们不要就马上开电视看新闻。 Baca firman Tuhan dulu, saudara. 我们先读圣经，读神的话语。 Renungkan saat teduh dulu. 我们可以在那里，就是在那里领修，在那里思考。 Lalu bersama dengan keluarga di rumah, kita bisa adakan mesbah keluarga. 所以我们跟我们的家人，我们可以一起的，就是在那里建一个家庭的祭坛。 Khususnya bapak-bapak, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama. 所以成为丈夫的，成为爸爸的，你可以邀请你的太太、你的孩子们一起来祷告。 Kita bergaul dengan Tuhan 我 Yesus. 们可以跟主耶稣一起有一个交往。 Saudara, dalam kitab Injil kita tahu Tuhan Yesus dia tidak dikuasai hawa nafsu. 我们知道，在福音书告诉我们，主耶稣他没有被所有的欲望来辖制他， Dia menerima orang-orang yang tersisihkan, dia mengasihi mereka. 他可以就是接纳那些被边缘化的人。 Perkataan Tuhan Yesus selalu membangun orang lain. 所以主耶稣说出的每一句话都是造就别人的话 Tuhan。Yesus adalah guru dan Tuhan, tapi dia tidak congkak, dia malah basuh kaki murid-muridnya, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. 主耶稣他是老师，他也是上帝，但是他没有骄傲，甚至他是亲自的去示范，他为门徒洗脚。 Kalau semakin kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus yang seperti ini, maka yakinlah sifat-sifat perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya itu akan menjadi bagian dalam diri kita. 如果我们跟主越来越亲近的话，你必须要相信，你的生活越来越，你的行为一切都会越来越像他。 Mama saya tuh sering berkata sama saya waktu saya masih remaja, 在我少年时候，我妈妈常对我说 Robin, 她说 jangan berkawan dengan orang-orang ini ya, karena ini orang-orang habitnya buruk. 你不要跟这一群人交往，因为他们的那个习惯不太好。 Nanti kamu malah jadi sama kayak mereka. 到时候你会像他们一样。 Kamu kalau mau berteman sama yang ini saja. 你如果要交往的话，你跟这一群人就好了。 Ini orangnya lebih positif, nanti kamu bisa jadi positif juga. 他们比较积极的，那如果你跟他们在一起，你也会有个积极的想法。 Saudara, kepada siapa kita sering bergaul, maka lama-lama kita akan jadi sama seperti dia. 所以弟兄姐妹，我们跟哪一群人在一起，我们久而久之，我们会像他们一样。 Kalau kita sering bergaulnya dengan Tuhan Yesus, saudaraku, saya yakin dan percaya kita akan lama-lama kita akan jadi sama seperti Tuhan Yesus. 如果我们经常跟主耶稣在一起，跟他往来的话，相信我们久而久之也会像他一样。 Hidup kita akan menjadi berkat. 我们的生命、人生会成为别人的祝福。 Kita bisa mengasihi orang. 我们可以爱别人， Jangan lupa saudara bahwa gereja itu identik dengan kasih. 所以我们不要忘记，教会就等于爱。 Seharusnya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. 就是我们在里面的人，我们应该是要彼此相爱 Dan 的。 kasih itu bisa kita tunjukkan, kita nyatakan keluar kepada orang-orang di sekitar kita. 而且那个爱，我们可以把它散播出去，让外界的人可以感受到。 Saudara, sebagai orang yang beriman pada Kristus, saya 所以 mengajak 弟 kita 兄姐妹，成为一个信主的人， setiap pagi sebelum kita beraktivitas, 在每一天早上，我们还没有做任何的那个活动的时候， mari kita boleh berdoa seperti ini. 我们可以这样的一个宣誓的祷告。
Saya mengajak kita sama-sama membacanya. 我们一起来读。 Waktu baca jangan hanya sekedar baca. 所以当我们读的时候，我们不要单单的读， Lahir dari aku memang benar-benar ingin jadi orang seperti 但愿我们有一个渴慕的心。是的，我真的很希望我是这样的一个人。 1, 2, 3. Aku adalah pengikut Tuhan Yesus. Apa yang disayangi Tuhan Yesus, aku sayangi. Apa yang dibenci Tuhan Yesus, aku benci. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, aku lakukan. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku sayang sesamaku manusia. Aku mau menjadi berkat untuk mereka. 我是主耶稣的跟随者，我爱主耶稣所爱，我恨恶主耶稣所恨恶的。我要做主耶稣所做，我爱主耶稣，我爱我的同胞。 我愿意成为他们的祝福。 Siapa di sini yang rindu menjadi hidup, menjadi berkat untuk setiap? 在座的有哪一位你有这样的一个渴慕的心？你的人生是可以成为别人祝福的。 Boleh coba angkat tangannya. 你可以把你的手 Yang 举 ingin 起来 hidup 吗？ menjadi berkat. 如果你有这样的愿望，你有这样的一个渴慕的心，你把你的手举起来。 Bergaulah dengan Tuhan Yesus. 你要与主那个亲密有亲密的 Tuhan 关 Yesus 系， akan memampukan. 因为主耶稣他会使给你力量的。 Saudara, sebagai respon atas firman Tuhan ini, saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian. 所以我们来回应神的话语，我们用一首诗歌活出爱。 Waktu kita nyanyi dalam bahasa Mandarin saja. Biar lagu ini boleh menjadi doa setiap kita. 但愿这可以成为我们的祷告。 Kita mau menyatakan kasih pada dunia. 我们要把爱显示给世界看。 Sama-sama kita nyanyikan. 有一份爱从天而来， 比山高，比海深， 这不透摸不着， 却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，他心中这一份爱，我 Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus di爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Saya ajak kita boleh bergandengan tangan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Ai trong thiên ở lại, 比山高，比海深，这不透不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊熊爱我，我们一起向世界。活出
kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. 主啊，感谢你的话语可以再一次的提醒我们。 Engkau sudah begitu mengasihi kami. 主啊，你如此的爱我们， Engkau memberkati kami. 你祝福我们， Engkau menyelamatkan 你 kami. 拯救我们。 Maka kasih yang kami dapatkan kami mau sebarkan keluar juga. 主啊，我们所从你那里得着的爱，主啊，我们要把它散播出去。 Kepada siapapun orang itu. 主啊，不管给予任何一个人， Kami tidak membeda-bedakan orang. 主啊，我们不会有人有歧视。 Itu yang Engkau ajarkan pada 主 kami. 啊，这就是你教导我们的。 Tuhan, kami ingin hidup jadi berkat. 主啊，我们希望我们的人生是可以成为祝福的人生。 Mampukan kami. 主啊，求你给我们力量。 Berikan kuasa itu dalam diri 主 kami. 啊，你把那个权柄赐给我们。 Tidak ada yang mustahil. 主啊，因为在你没有不难成的事。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你。 Kami bersyukur padamu. 主啊，我们感谢你。 Tuhan, di tengah keluarga, di tempat kerja, dimanapun kami berada. 主啊，在我们的家庭，在我们工作岗位， Kami akan menjadi berkat. 主啊，我们要成为别人的祝福。 Di dalam nama Tuhan 我 Yesus 们 Kristus. 奉靠主耶稣基督名祷告。 Bersama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家，请坐。